bahagian pengenalan, pencemaran alam sekitar merupakan salah satu masalah utama yang secara langsung menjejaskan kesihatan kehidupan, bumi dan juga manusia. Seperti yang kita tahu, generator yang ada pada masa kini kebanyakannya menggunakan minyak diesel. Penggunaan minyak diesel yang digunakan untuk menghidupkan generator untuk menghasilkan tenaga elektrik memberikan kesan buruk kepada atmosfera dan juga alam sekitar. Salah satu kaedah untuk mengelakkan penggunaan bahan api fosil adalah dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria, angin, biogesim dan air. Oleh itu, solar hydropower ataupun well known as portable genset ini bertujuan untuk menggantikan generator diesel kepada generator yang menggunakan solar dan kuasa hidroelektrik yang berkonsepkan teknologi hijau. Seterusnya adalah penyertaan masalah. Seperti yang kita tahu, penggunaan minyak diesel ini digunakan untuk menghidupkan generator bagi menghasilkan tenaga elektrik, tetapi ia akan memberikan kesan yang negatif kepada atmosfera dan juga alam sekitar. Pencemaran yang berlaku boleh menyebabkan keadaan bahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam kepada manusia, haiwan, hidupan air akuatik dan juga tumbuh-tumbuhan. Selain itu, generator yang sedia ada di pasaran berat dan juga susah untuk dialihkan ke mana-mana. Jadi, kami bangunkan solar hydro power portable genset ini bagi salah satu inisiatif kepada pengguna yang gemar melakukan aktiviti di luar kawasan seperti berkemah dan sebagainya. Untuk objektif pula, terdapat dua objektif yang kami gunakan, iaitu yang pertama, pembangunan solar hydropower ataupun portable genset di kawasan sungai bagi menghasilkan tenaga elektrik, dan yang kedua, menjalankan uji kaji pengukuran voltan ke atas solar hydropower ataupun portable genset. Langkah-langkah untuk membangunkan solar hydropower portable genset. Langkah yang pertama, potong paip PVC mengikut ukuran menggunakan pemotong paip dan sambungkan penyambung paip ke batang paip PVC yang telah dipotong mengikut plan lukisan. Langkah yang kedua, apabila rangka produk telah siap disambung, buat lubang menggunakan drill untuk meletakkan pilot blok bearing sebagai tempat pemegang rod besi. Dan langkah yang ketiga, pasang pilot block bearing dengan menggunakan skru dan ketatkan. Seterusnya, langkah yang keempat, ambil rod besi yang berdiameter 8 mm dan pasangkan dengan turbin. Langkah yang kelima, ini adalah hasil setelah kerja-kerja pemasangan siap. Langkah yang keenam, pasang panel solar pada permukaan atas produk. Langkah yang terakhir bagi pendawaian pula, untuk memastikan solar berfungsi, wayar yang bersambung dengan panel solar hendaklah disambungkan ke solar charger controller. Dan wayar daripada solar charger controller pula akan disambungkan kepada bateri menggunakan klip wayar. Seterusnya adalah analisis data. Data yang dikumpulkan meliputi 3 jenis sungai, iaitu Sungai Ulu Paip di karangan Kedah, Sungai Sedim di karangan Kedah dan juga Sungai Ulu Legong di Baling, Kedah. Kami menggunakan 2 jenis bahan uji kaji, iaitu telefon bimbit dan juga lampu. Jadual 4.1 menunjukkan data yang dikumpul di Sungai Ulu Paip, karangan Kedah yang digunakan untuk mengecas telefon bimbit. Dapat juga dilihat di jadual voltan yang dihasilkan oleh solar dan turbin, masing-masing berjumlah 13 voltan dan juga 3 voltan. Dapat dilihat juga masa yang diambil untuk mengecas bateri lead acid selama 30 minit dapat meningkatkan peratusan bateri lead acid sebanyak 20%. Manakala peratusan bateri sebuah telefon dapat meningkat sebanyak 25% menggunakan voltan sebanyak 4.6 voltan. Manakala masa yang diambil untuk mencapai 100% peratusan bateri sebuah telefon adalah mengambil masa sebanyak 1 jam 16 minit. Seterusnya adalah analisis data yang dikumpul di Sungai Sedim, karangan Kedah.
Ini pula adalah analisis data yang dikumpul di Sungai Ulu Legong, Bali. Seterusnya adalah analisis data yang diperolehi oleh produk solar hydropower portable genset yang menggunakan lampu 30 watt, 60 watt dan 80 watt di Sungai Ulu Paip, Karangan Kedah. Masa yang diambil untuk mengecas sebuah lampu 30 watt adalah 4 jam dan masa yang diambil untuk mengecas lampu 60 watt selama 8 jam dan untuk lampu 80 watt mengambil masa sebanyak 10 jam. Dan ini adalah analisis data untuk keseluruhan untuk ketiga-tiga lokasi. Keaslian dan keunikan produk solar hydropower portable genset. Yang pertama, rangka produk diperbuat daripada paip PVC. Yang kedua, reka bentuk produk adalah hasil idea pengkaji. Dan yang terakhir adalah penghasilan turbin menggunakan material PLA melalui mesin pencetak 3D. Untuk potensi pasaran pula, kami menyasarkan pengguna yang gemar melakukan aktiviti luar seperti berkelaf dan sebagainya. Selain daripada itu, kos pemasangan yang murah kerana produk ini berkonsepkan pasang siap ataupun konsep DIY. Seterusnya, ia juga mencapai matlamat pembangunan mampat iaitu SDG, SDG yang ke-7, SDG yang ke-9 dan juga SDG yang ke-12. Secara kesimpulannya, pembangunan solar hydropower ataupun portable genset telah memenuhi objektif yang dinyatakan dan telah berjaya diuji melalui pengujian pengukuran voltan. Hal ini kerana pembangunan solar hydropower terbukti berkesan untuk menjadi alat sokongan semasa melakukan aktiviti luar seperti berkhemah dan sebagainya. Solar hydropower ataupun portable genset telah berjaya mencapai matlamat pembangunan mampan yang ke-7, ke-9 dan juga ke-12. Solar hydropower portable genset juga adalah produk yang mesra alam, mesra pengguna dan harga yang berpatutan jika dipasarkan. Solar hydropower ni bermanfaat tak untuk orang camping? Dia kalau untuk orang camping kan, jadi benda ni sangat bermanfaat. Sebab kita orang bilang camping ni dia banyak kegunaan. Sebab apa? Sebab memang sekarang banyak alat elektronik. Jadi bila selain nak kita bawa bateri semua kan, jadi untuk jimatkan kos-kos itu, jadi kalau ada sistem ni orang panggil apa? Solar hydropower portable genset. Jadi memang sangat berguna lah. Kan, so untuk pelbagai aktiviti kita boleh buat menggunakan solar hydro.